ni jaga periksa kan? SPM ni jaga periksa tak? Tak nak. Dia jaga periksa ni. Dia kelas tu. Dia kelas. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa zakkirni ma nusitu, amma ba'd. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, nazir masjid, ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita kesihatan. Allah masih meminjamkan kepada kita umur untuk kita sama-sama menghirup kehidupan ini, dan Allah memberikan keizinan kepada kita pada malam ini untuk sama-sama solat maghrib berjemaah di masjid ini. Dan seterusnya Allah berikan juga waktu untuk duduk lepas maghrib, dengar tazkirah, dengar ceramah-ceramah, kuliah-kuliah agama. Moga-moga dengan demikian Allah mencampakkan ke dalam hati kita ketenangan, Allah campakkan rahmat kepada kita, Allah berikan kepada kita sifat taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan kita ni golongan manusia yang benci kepada perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita dengar ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, harapannya begitulah pada kita semua, insya-Allah. InsyaAllah pada malam sini kita sambung kuliah kita. Untuk kuliah saya di sini kita belajar disiplin ilmu yang namanya ilmu qiraat. Qiraat kita tiap-tiap kali pengajian ni kita flash balik lah, takut lupa kan, sebulan sekali pengajian. So qiraat ini kita menggunakan kitab Mabahis fi ilmi al-qiraat. Itulah asasnya kitabnya dalam bahasa Arab. Tetapi saya dah jadikan dia dalam bentuk slide dah. Dan qiraat kita telah membahaskan beberapa disiplin ilmu di dalam bacaan Quran. Kita telah membicarakan yang dinamakan qiraat 10, yang dikatakan 10 kecil, disebut asyarah surah, dan ada yang disebut sebagai 10 yang besar, asyarah kubra. Kita dah bahas apa dia yang disebut surah ni 10 kecil. Ni kecil, 10 kecil ni terbahagi pula kepada dua. Ada yang disebut sebagai qiraat 7, yang ni daripada Tariq Syatibi. Ada yang 3 daripada Tariq Durrah Al-Mutiyah.
Tu 7, 3 tambah 7 ni dia jadilah 10 yang kecil. Tu orang kata qiraat 7 tu inilah kat sinilah biasanya merujuk kepada Tariq Syatibi, mazhab Syatibi. Kalau ditambah 3 lagi tu dah masuk Tariq Durrah. Kemudian kalau qiraat yang 10 ni yang besar ni dia merujuk kepada Tariq Tayyibah. Tariq Tayyibah 10 besar ni maksudnya apa beza di antara qiraat 10 yang besar dan kecil ni? Bezanya adalah dari sudut sanad periwayatan itu. So kalau yang kecil ini dia punya susu galonya hanya diambil satu sanad aja, satu turun ke bawah sanad riwayatan. Kalau dikatakan 10 besar tu dia banyak angle dia turun daripada tu, dia banyak orang, jadi dia boleh pergi banyak riwayat, menyebabkan wajah bacaan dia tu jadi banyak. Dan apa yang telah kita pelajari, kita telah mengambil surah Al-Fatihah. Al-Fatihah kita dah settle lah. Surah Al-Fatihah kita dah selesaikan semua daripada yang namanya 10 kecil, 10 besar, Tariq Syatibi, Tariq Durrah, Tariq Tayyibah, semua kita dah habis. Yang mutawatir kita dah habis. Kemudian yang syazah, riwayat yang syazah yang tidak mutawatir juga kita dah ambil, ada 72 bentuk wajah bacaan yang tidak bertepatan. Kemudian habis lepas tu kita dah pengajian kita yang bulan yang lalu saya membicarakan tentang disiplin ilmu perkiraan nombor ayat yang disebut sebagai ilmu al-fawasil. Maksudnya habis dah surah Fatihah tu, kita ambil disiplin ilmu yang lain tentang fawasil, bagaimana dia mengira bilangan ayat tu. Dia makinya, basrinya, kufinya kan. Kita nampaklah maksudnya ada disiplin ilmu untuk mengira nombor-nombor ayat. Bukan mudah-mudah qiraat tadi satu aspek, kemudian ada aspek nama dia fawasil. Ini bilangan ayat. Ulama adat dia mengira nombor 1 kat sini, bismillah tu nombor 1 ke, tak ada nombor ke kan. Tu fasil. Dan kita masuk kepada yang kuliah yang last sekali kita membahaskan tentang wakaf dan ibtidak. Yang ini wakaf ibtidak saya dah ceritakan tentang Sajawan di Ilal Wuquf. Ini contoh-contoh lah. Dia punya kitab-kitab yang membahaskan jenis-jenis wakaf ibtidak yang mana merujuk kepada surah Al-Fatihah saja. InsyaAllah kalau sempat hari ini kita akan masuk. Habis surah Fatihah kita akan ambil surah bermula daripada belakang. Surah An-Nas, surah Al-Falaq, kita ambil satu-satu wajah bacaan. Tariq Syatibi, Durrah dan juga Tayyibah. Ini kita habiskan tentang wakaf ibtidak. InsyaAllah kalau sempat kita masuk ke bahagian surah An-Nas dan juga Al-Falaq. Okey, ini kita masuk kepada tentang wakaf ibtidak. Pertama yang saya sebutkan pada kuliah kita yang lalu berkaitan tentang bilangan ayat. Bilangan ayat yang tu dia duduk bawah ilmu fawasil. Bilangan ada ulama dia. Boleh disebut sebagai ulama adat, ada pada bahasa sebagaimana ilmu qiraat ada ulama dia. Dalam ilmu mengira nombor ayat juga ada ulama-ulama dia. So ini kita masuk pula tentang wakaf dan ibtidak. Bila wakaf dan ibtidak ni dia bukan hanya merujuk kepada kita wakaf macam Bismillahirrahmanirrahim kan, dia nombor 1, bukan wakaf dekat situ aja, dia tidak merujuk pada situ. Dia bila sebut wakaf dan tidak ni dia merujuk semua sekali, di tengah ayat, di ujung ayat. Kalau yang ujung ayat yang tu dia duduk bawah fawasil, ilmu bilangan ayat. Bila sebut wakaf tidak ni semua sekali, dia merujuk pada setiap perkataan, pada setiap huruf, boleh berhenti ke tak boleh. Tu ulama bahas. Dia duduk bawah bawah ilmu wakaf dan ibtidak. Kalau ilmu fawasil tu dia asas dia akan menunjuk kepada bagaimana Nabi SAW wakaf ayat tu dekat mana. Maka ditanda oleh sahabat. Saya sebutkan sahabat dia akan kira dengan tangan dia tahu Nabi wakaf kat sini, Nabi wakaf dekat sini kan. Walaupun kita sebut wakaf juga berhenti, tapi yang tu bawah fawasil. Yang ni duduk betul-betul wakaf ibtidak. Bagaimana kita nak wakaf, tanda-tanda wakaf dia, bagaimana cara dia, bagaimana kita nak ibtidak, kita nak mulakan bacaan dia. Itu perbahasan yang akan kita bincangkan. Okey.
Makna wakaf dari sudut bahasa ialah menahan. Wakaf ni dia berhenti, tahan. Dia bukan wakaf maksudnya berhenti, dia menahan. Manakala dari sudut istilah pula ialah menghentikan suara pada kalimah sekadar biasa bernafas dengan niat untuk meneruskan bacaan. Yang ni perlu kita garis bawahkan. Dia ada niat dia tu, dia ada dengan niat untuk meneruskan bacaan. Itu wakaf. Sebab kalau dia nak berhenti terus, dia bukan panggil wakaf, dia panggil al-qat'u. Qat'u ni memang qata' ni potong, berhenti terus. Tapi kalau wakaf ni maksudnya menghentikan suara pada kalimah sekadar kebiasaan bernafas, ya kan? Contohnya kalau kita ambil ayat yang panjang, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Alaihim tu kita berhenti kan, betul? Sawa'un 'alaihim a'anzartahum, ataupun bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita nak sambung dengan alham kan. Tu berhenti itu pada kalimah yang terakhir itu sekadar kebiasaan bernafas. Maksudnya dia ada lahzah, dia berhenti. Nafas yang biasa kita berhenti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tarik nafas kan, ada nafas sikit tarik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Nafas kita ambil sikit kan, kita jalan. Maksudnya bentuk berhenti tu dia biasa, nafas kita biasa. Dia tak boleh kalau kita berhenti tanpa bernafas. Tu dia tak jadi wakaf. Dia dah, nama dia saktah. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman. Tengok, bila berhenti tanpa mengambil nafas kan, dalam 2 detik, maka dia berubah, bukan nama dia wakaf, nama dia jadi saktah. Kan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaum. Itu dia tak jadi wakaf, itu jadi saktah, kan, tanpa mengambil nafas. Maksudnya dia berhenti, lepas tu terus. Ini maksudnya kita berhenti pada mematikan suara pada kalimah sekadar kebiasaan bernafas. Kita nafas biasa, Alhamdulillahirabbil alamin. Kan sikit tu, kalau saya kuat sikit, itu bunyi dekat lah dengan mikrofon kan. Kan kita dah ambil tarik sikit kan. Itu dia katakan kebiasaan kita bernafas. Orang tak dengar lah, tapi kita bila kita baca tu, kita tahu kita memang ada tarik nafas sikit kan. Itu kebiasaan. Kalau kita tak ambil nafas, kita berhenti sambung, dia tak jadi nama wakaf, dia akan jadi saktah. Tu macam kita biasa mimmarqadina hadza kan, mimmarqadina haza. Tu so kena beza kan. Yang wakaf ni dia ambil nafas kita biasa. Supaya kalau macam kita dalam solat, tuan-tuan, kalau dalam solat, pastikan kalau kita bacaan, sebab dia bacaan Quran ini, bacaan luar solat ke, dalam solat ke, bacaan secara jahar ke, bacaan kuat ke, bacaan perlahan, hukum baca bertajwid ni dia kita kena ikut. Dia tak berubah hukum dia. Tak ada pula bila kita baca dalam keadaan sir tu tak perlu tajwid, kita boleh langgar, tak. Walaupun kita sembahyang zuhur, asar kan. Jadi kita kena, bacaan tu kena betul, panjang pendek dia, adab dia kita kena jaga. Kebanyakan kita, mungkinlah, bukan kebanyakan, mungkin ada sebahagian, dia sembahyang zuhur, asar, dia baca dengan wajah saktah. Sebenarnya tak ada, tapi dia baca gitu. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Wakaf pun tidak, wasal pun tidak, tapi bersambung. Salah. Kan, Alhamdulillahirabbil alamin, dia baca pelan kan. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Wakaf pun tidak, wasal pun tidak, saktah pun tidak. Itu kita kena berhati-hati supaya bacaan kita tu biar betul. Kalau kita nak baca sambung, kita baca sambung betul. Katakan tuan-tuan, kita sembahyang zuhur asar jelah, kita baca slow, jadi nafas tu jadi panjang, tak banyak guna udara kan. Jadi kita kena buat bacaan, jangan bacaan wakaf, jangan bacaan wakaf, kita buat bacaan yang betul, bacaan wasal. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Baru tarik nafas kan. Baru betul.
Betul bah nama dia bah bacaan. Barulah Fatihah kita tu mengikut rukun-rukun bacaan yang betul diterima. Ini kita melanggar. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Tak ada bentuk bacaan macam tu, tak ada riwayat, tak ada sahabat ambil susu galuh jenis bacaan macam tu, tak ada. Ini biasa berlaku kesalahan dalam bacaan kita. Jadi pastikan bacaan kita tu bacaan yang betul, tepat. Kadang-kadang kita terlepas pandang kan. Saya pun dulu sebenarnya masa tak belajar dulu, sekolah rendah, sekolah menengah dulu, tak tahu sebenarnya. Dah belajar tinggi-tinggi sikit tu, Syekh dia tegur, dia kata terang, itu rupanya dah lama dah beramal macam tu kan. Semayang seorang budak-budak kan, semayang semua dah 1000 rahmat dah kan. Dah semayang dah 1000 rahmat, semayang baca gitu, pun tahu kena baiki. Jadi tuan-tuan kalau ada tu kita baikilah pelan-pelan, sikit-sikit kita baiki, supaya maksudnya kita lebih tepat bacaan tu. Jangan sampai peringkat kita solat lama puluh tahun, sebenarnya Fatihah kita tak lepas kan. Bahaya itu kan. Okey, so itu beza kan. Maksudnya menahan dan dia berhenti betul. Kalau nak wasal, kalau nak wakaf. Wajah saktah tak ada dalam surah Fatihah, dia tak ada wajah saktah. Okey, makna ibtidak pula dari sudut bahasa ialah memulakan. Maksudnya bila dia berhenti, dia nak mulakan balik. Manakala dari sudut istilah pula ialah memulakan bacaan pada kalimah tertentu selepas memberhentikan bacaan. Yang mana ibtidak ni kita nak mula tu, sama ada dia ada beberapa aspek. Sama ada kita akan mula betul-betul lepas perkataan yang akhir. Contohnya siratal ladzina an'amta alaihim, kita boleh sambung ghairil maghdub, dia suruh ambil gitu kan. Ataupun dia kena ambil depan sikit siratal ladzi, tapi dia tak boleh berhenti yang kedua tu, dia tak cantik makna dia ulama larang. Yang kita kena ambil sikit beberapa perkataan sebelum tu, ada beberapa jenis alright. Okey, kita tengok. Okey, prinsip asas dalam ilmu waqaf dan juga ibtidak. Prinsip asas ni. Ni kalau tuan-tuan beli Quran yang baru. Saya terlibat, saya merupakan salah seorang ahli lajnah tasih Quran. Kalau tuan-tuan buka Quran ni, Quran yang mana kat Malaysia lah. Kalau Malaysia ni, kalau kita beli Quran ni, mana-mana dia akan ada dekat belakang ni, itu disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Mana yang ada lah, dia wajib dekat Malaysia ni, sebab kita ada akta APTQ, akta cetakan Quran dekat Malaysia. Jadi semua Quran yang nak diterbitkan dekat Malaysia ni, dia kena lalu dan dapat pengesahan daripada KDN, Kementerian Dalam Negeri. Dan Kementerian Dalam Negeri ni kita ada lembaga dan kita ada lajnah tasih Al-Quran. Satu dia ada ni hologram ni yang terbaru lah dalam 2-3 tahun. Kena pastikan ada hologram ni di surat beranak dia lah. Di surat beranak dia boleh scan tu betul. Kemudian dekat depan sini dia akan ada ni dia tulis kat sini, senarai ahli lajnah tasih Al-Quran Kementerian Dalam Negeri. Ada kat sini. Saya adalah, saya terlibat, saya jadi SU dalam ni. So kalau buka Quran tu nama saya tak ada tu, tak boleh belilah, kena beli yang ada nama saya tu baru boleh baca kan. Sebab dia melibatkan ada beberapa perkara lah. Kalau satu, kebanyakan yang masuk kadang-kadang ada yang diorang seluduk jalan-jalan tikus daripada Indo, daripada negara-negara berada tu. Jadi dia tidak mengikut spesifikasi yang sepatutnya. Dia sudut resam Osmani, dhab dia, waqaf ibtidak dia. Dan yang latest kita ada Quran yang, sebab di Kementerian Dalam Negeri kami lah ahli lajnah, kita ada 35 orang. Jadi kita memastikan untuk orang Malaysia ni dia baca Quran tu betul, senang sudut tulisan dia. Dan yang terbaru kita dah letakkan nama ni waqaf penandaan perwarnaan tajwid, kita selaraskan. Semua syarikat dia kena ikut warna sama, merah semua kena baca mat. Sebelum ni syarikat A merah baca panjang, syarikat B warna biru baca panjang, dia tak selaras. Jadi itu yang kuasa ada pada akta, pada KDN. Jadi kami yang pastikan mana-mana syarikat penerbitan nak terbit, nak jual, nak cetak, nak terbit kat Malaysia ni, so dia kena lalu pengesahan daripada kami dulu. So kita pastikan dia sudut warna tu dia standard. Bukan setakat warna standard, penandaan pada huruf atau pembaris juga tu di standard kan. Tanda panjang tu ataupun alif ke, semua kita standard kan.
Dan kemudian yang antara yang latest juga tahun 2021-2020 kita dah letakkan penandaan wakaf dan ibtidak. Wakaf tidak. Kalau ayat pendek-pendek kita tak terasa lah. Tiba-tiba tuan-tuan nak baca ayat yang panjang-panjang, syarikat A dia wakaf kat sini, syarikat B dia wakaf kat sini, kan? Lepas itu sudut wakaf tengah-tengah ayat. Yang ni pula syarikat ni ibtidak dia kat sini, syarikat B lah kat sini. Kan keliru, kan? Tuan-tuan pergi talaki Quran, oh ni beli Quran dia, yang ni beli Quran dia, ni beli Quran dia, ini beli kedai A, ni beli kedai B, beza-beza. Kamu start pula pakai Quran dia, beza. Jadi tak selaras. Jadi kami di Lajnah Tasih orang kita selaraskan. Jadi kalau tuan-tuan beli yang KDN punya penandaan, dan kita dah selaraskan, minta semua syarikat dia follow apa yang kami tentukan supaya masyarakat boleh baca dengan wakaf ibtidak yang betul, dan kita meraihkan tu benda yang penting tu, meraihkan. Kita meraihkan suara orang Melayu. Kalau nak ikut, kadang-kadang ada tempat-tempat tu dia sebenarnya tak boleh berhenti sangat. Kalau disebut bahasanya adalah ta'alluq dia, ataf dia sebut sifat mausul. Jadi kita meraihkan suara orang Melayu kita ni yang suaranya pendek, kan? Suara kita pendek, ada tempat-tempat tu kita kena raihkan benda tu. Mungkin berbeza dengan masa-masa yang luar. Dan pada situ kita ada letakkan ini asas-asas dia. Ini adalah belakang masaf ni, berkaitan tentang wakaf dan ibtidak. Dia prinsip asas ilmu wakaf dan ibtidak ni dalam ulama-ulama nak menentukan bagaimana dia. Yang pertama, prinsip pertama, wakaf ialah memutuskan bacaan dengan kadar biasa bernafas dengan niat meneruskan bacaan ketika itu juga. Maksudnya bukan berhenti. Itu wakaf. Kalau saya kata kalau berhenti tu nak tutup Quran, nama dia al-qat'u. Itu wakaf. Yang kedua, ibtidak ialah memulakan bacaan selepas berhenti. Ini macam tadi sama. Yang ketiga, prinsip yang ketiga, asal bacaan Al-Quran adalah secara sambung. Dia Quran ini asal bacaan dia tak ada wakaf. Dia asal dia sambung je, sebab huruf tu dia bersambung, bunyi tu dia bersambung. Macam kalau kita belajar sebelum ni, saya ada bahaskan tentang ilmu qiraat, ilmu resam tulisan, dab tu penandaan. Dab tu dia akan bersambung. Kalau kita ujung pun Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malik, kan dia sambung semua tu kan, ada baris dia. Asasnya begitu, dia sambung. So asal baca Quran ada asal sambung, dan wakaf berlaku dengan sebab tertentu. Dia berhenti ni dengan sebab tertentu. Ada bahagian-bahagian ni kita akan terangkan. Asalnya dia bersambung. Itu yang ketiga. Yang prinsip yang keempat, seseorang tidak akan memahami makna Al-Quran dengan sempurna melainkan dengan mempelajari ilmu wakaf dan juga ibtidak. So ilmu wakaf dan ibtidak ni sangat penting. So kalau kita kalau memahami ayat Quran itu dengan sempurna, melainkan kita tahu ilmu wakaf dan juga ilmu ibtidak, sebab dia melibatkan bergantungnya satu makna, satu perkataan dengan perkataan yang lain, menyebabkan makna pada ayat tersebut tergantung. Sebab satu bahasa Arab macam kita lah, kalau contoh tuan-tuan baca artikel ke, baca surat khabar ke, kan dia ada intonasi dia. Bila berhenti dia berhenti kan, bila koma kan dia ada bunyi turun sikit kan, dia naikkan koma kan. Tapi bila bahasa Arab ni mana ada koma kan, dia ada koma tak ada. Jadi kita nak tahu tu, kalau kita faham makna dia okey, maksudnya kita boleh imagine lah makna begini berhenti. Tapi sebabkan kita ni orang ajam tak reti, maka sangat penting ilmu wakaf dan ibtidak ni menentukan makna itu betul. Makna itu tidak tergantung. Dia tak ada ayat Quran contohnya innallaha faqir wa nahnu aghniya, cerita kan, innallaha faqir, berhenti, sesungguhnya Allah itu adalah miskin, itu pun berhenti situ kan. Jadi tak kena kan, wa nahnu aghniya, dan kami pula kaya. Jadi benda-benda begitulah perlu diperhatikan. So dia sangat penting. Okey, yang kelima, prinsip yang kelima, ilmu wakaf dan ibtidak berkait rapat dengan ilmu tafsir. Ilmu tafsir dengan ilmu qiraat, ilmu bahasa, ilmu syariah, dan juga beberapa disiplin lain, sebab nak menentukan tempat berhenti. Ilmu qiraat juga dia memberi kesan kita belajar qiraat, sebab ada imam-imam qiraat tu dia kena berhenti dekat sini baru sempurna wajah qiraat dia. Ada qiraat lain dia berhenti kat tempat lain. So dia berbeza. Okey. Prinsip yang keenam, ilmu wakaf adalah tauqifi, ijtihadi.
Tauqifi ijtihadi, ini istilah Arab ya, iaitu ulama bersepakat dalam menentukan kaedah wakaf tetapi berbeza dalam menentukan tempat-tempat wakaf. Yang dikatakan tauqifi ijtihadi ya, ialah ulama ni bersepakat dalam menentukan kaedah wakaf. Bagaimana kaedah nak diletakkan, cara nak meletakkan wakaf tu bagaimana, yang tu ulama setuju, sama pandangan, tetapi berbeza dari sudut menentukan tempat dia. Sebab tempat tu dia jadi ijtihad. Tauqifi itu maksudnya bersepakat dalam menentukan wakaf tu, itu bersepakat, ulama bersepakat. Tetapi ijtihadi, ulama ijtihad tu dari sudut menentukan tempat wakaf tu berbeza. Contohnya siratal ladzina an'amta alaihim, saya tunjukkan pada kuliah yang lalu, alaihim tu memang ada qiraat, ada tanda wakaf kat situ, nombor 6 kan, ayat nombor 6 situ. Tapi macam kita pula, mazhab kita tak ada, kita terus je kan, kan beza. Itu yang dia katakan dia berbeza, tauqifi ijtihadi dan menentukan tempat tu ada susu galuh dia begitu. Kemudian prinsip yang ketujuh, tidak ada dalam Al-Quran yang dinamakan sebagai wakaf wajib. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada dalam Al-Quran yang dinamakan wakaf wajib atau wakaf yang haram. Tetapi wakaf itu merujuk kepada makna yang sempurna dan bahasa yang betul. Ini disebutkan oleh Imam Ibnul Jazari, laisa fil Quran wakaf wajib, melainkan ada sebab-sebab yang tertentu, yang terikat dengannya. Okey, itu habis. Itu prinsip prinsip yang ke berapa tadi, GH. Kemudian prinsip yang ke-8, setiap kalimah yang harus wakaf padanya maka harus ibtidak selepasnya. Ini asas prinsip dia. Kalimah yang kita harus, bukan wajib, bukan sunat, ni harus. Sebab ini kita membicarakan tentang ijtihad yang namanya tauqifi ijtihadi, jenis ayat panjang-panjang tu. Ni kita tak bincang wakaf yang ada tanda bulat, alhamdulillah alamin arrahmanir rahim, tak. Ini maksudnya dia lebih kalau ayat tu panjang kan, bagaimana nak potong-potong tu, macam mana perbahasan dia. Jadi setiap kalimah yang harus wakaf padanya, harus, bukan wajib, bukan sunat, harus, boleh berhenti padanya secara umum, maka harus juga untuk kita ibtidak selepasnya. Secara umum begitu. Sebab dia ada tempat tu kurang sesuai, kena ambil balik. Secara umum asasnya, prinsipnya begitu. Okey. Kemudian yang ke-9, tidak harus ibtidak, tidak harus kita memulakan bacaan balik, kita ambil bacaan itu kecuali memenuhi makna. Tengok yang ke-8 tadi dia kata bila harus wakaf maka harus ibtidak. Kemudian yang ke-9 ni dia terangkan lagi, dia kata kecuali memenuhi. Tengok dia tulis itu harus, ni jadi tidak harus pula. Tidak harus ibtidak, kita mulakan bacaan kecuali memenuhi makna. Dia dah mula terikat dengan makna. Secara umum boleh, tapi dia nanya tidak harus kalau dia terikat dengan makna tergantung yang sempurna dan tidak menimbulkan kesamaran ataupun kekeliruan. So kalau dia melibatkan sama keliru, baru dia jadi tidak harus. Dia kata. Tapi tadi kita dah sebut dia tak ada wakaf namanya ni, yang ke-7 ni, tak ada namanya wakaf wajib atau wakaf haram, dia kata. Tetapi wakaf itu merujuk kepada makna yang sempurna dan bahasa yang betul. Makna dan juga bahasa. Ini asas-asas dan wakaf ibtidak, kan? Alright. Kemudian yang ke-10 pula, prinsip yang ke-10, harus secara mutlak, secara umum, secara mutlak ibtidak selepas wakaf tam. Tu ada beberapa jenis. Ini dia mula tadi cakap secara umum, dia dah mula datang dah nama istilah-istilah wakaf itu. Secara harus, secara mutlak ibtidak, kita nak mulakan bacaan selepas ada namanya yang namanya wakaf tam. Ini saya akan bahaskan lepas tu. Berjenis-jenis pula wakaf tu. Yang namanya wakaf tam. Tam ni maksud dia sempurna. Wakaf berhenti, tam tu sempurna. Ataupun wakaf kafi.
Kafi ni cukup. Cukup maksudnya makna dia cukup, dia tak tergantung, tak terikat. Itu harus secara mutlak. Ibtidak untuk kita mulakan bacaan selepas kita berhenti tempat waqaf itu, waqaf yang namanya waqaf tam dan juga waqaf kafi. Itu kita bahas kemudian. Manakala bagi waqaf hasan, hasan ni maksudnya baik, tam ni maksudnya sempurna, kafi itu mencukupi. Kalau waqaf hasan maksudnya hasan baik aja, tapi dia masih ada kebergantungan dengan yang lain. Di pertengahan ayat bergantung kepada makna ayat. Dia kata manakala bagi waqaf hasan di pertengahan ayat bergantung kepada makna ayat. Ada jenis waqaf hasan di tengah ayat, maka dia bergantung kepada makna ayat. Contoh waqaf hasan, kita ambil surah Fatihah di sana, siratal ladzina an'amta alaihim. Alaihim itu waqaf kat situ namanya waqaf hasan. So ini kita tajuk, kita dah masuk tajuk nanti tauqifi ijtihadi. Ulama-ulama berijtihad mengatakan dekat siratal ladzina an'amta alaihim tu waqaf itu waqaf hasan. Waqaf hasan. So tapi satu ulama ada qiraat lain memang ada tanda waqaf dekat situ. So dia melibatkan ijtihad, pandangan para ulama. So berbeza. Tu saya ada dia kata amta alaihim boleh ambil ghairil maghdubi alaihim. Dia pertengahan ayat bergantung kepada makna, walaupun dia ada ta'alluq dengan siratal ladzina amta alaihim. So dia bergantung kepada makna. Maka yang boleh secara mutlak kalau namanya waqaf tam ataupun waqaf kafi. Kalau waqaf hasan ni tengok pada tempat, tengok pada makna ayat satu. Kemudian dia bergantung juga pada disiplin-disiplin ilmu qiraat dan sebagainya. Okey. Kemudian ulama berbeza pendapat tentang tempat waqaf. Tadi tentang tempat waqaf. Ada yang memilih waqaf mengikut berakhirnya nafas. Satu. Ada yang jenis ambil berakhirnya nafas tu, itulah menunjukkan tanda waqaf. Dan ada juga yang memilihnya mengikut berakhirnya ayat. Habis satu ayat baru berhenti dekat tanda waqaf. Itu berbeza pandangan ulama berakhirnya ayat dengan berakhirnya nafas. Selain itu ia juga berlaku di pertengahan ayat, walaupun kebanyakan waqaf berlaku di akhir ayat. Jika qari, tukang baca Quran, pembaca Quran ini sampai kepada tempat waqaf hasan, sedangkan dia masih mempunyai nafas dan boleh berhenti di tempat waqaf tam ataupun waqaf kafi. Tadi kita sebut ada 3 tadi kan. Jadi kalau dia sampai ke tempat namanya waqaf hasan, sedangkan dia masih ada nafas, dan boleh berhenti ke depan sikit lagi, cari tempat yang namanya waqaf tam ataupun waqaf kafi yang berikutnya, maka hendaklah dia waqaf pada tempat tersebut. Maka yang terbaik jangan ambil dekat waqaf hasan tu, teruskan. Kalau kita ni ada nafas, contohnya siratal ladzina an'amta alaihim, kita ni jadi nafas panjang kan, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin kan, boleh sampai waladdallin. Maka yang terbaik kita berhenti dekat waladdallin. Tapi kalau anda kata kita ni jadi nafas, kalau kita pergi lajak memang waladdall tu tinggal 2 hakat dia. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdall, habis kan. Maka kita berhenti dekat yang hasan tu. Tu kaedah dia begitu. Alright? Okey. Kemudian kita tengok kategori waqaf pula. So asas kerangka tu kita dah nampak dah, nama dia waqaf. Okey. Okey. Kategori waqaf pula. Muhammad Makki Nas dalam kitabnya Nihayah Qaul Al-Mufid membahagikan waqaf ni kepada empat bahagian. Ini semua bentuk ijtihad para ulama. Yang tadi kalau sebelum ni qiraatnya, fawasid dia bergantung, yang itu dia merujuk kepada yang ada sanad sampai kepada Nabi, betul-betul. Waqaf tidak ni dia pendapat para ulama dah, macam orang ngaji fiqh dah. Fiqh kan, fiqh tu pendapat, sebab itu dia mari mazhab Hanbali, Hanafi, sebab itu berbeza pandangan ulama tu sebab ijtihad. Maka dalam menentukan waqaf ni juga ijtihad begitu. Berbeza. Kalau qiraat tadi memang direct, Nabi ajar betul, tak boleh nak komen kan. Alright. So ada empat bahagian. Ni kata. Yang pertama kategorinya ialah disebut sebagai al-ikhtiyari.
Wakaf yang pertama disebut wakaf al-ikhtiyari. Ikhtiyari apa dia? Wakaf yang dipilih. Ikhtiar ni kita punya ikhtiar lah. Kita pun bahasa Melayu guna ikhtiar juga kan. Ikhtiar kita punya wakaf yang dipilih untuk pembaca tanpa sebab tertentu. Wakaf yang dipilih untuk pembaca tanpa sebab tertentu. Memang kita pilih, kita ikhtiar. Terbahagi kepada 4. Wakaf yang namanya ikhtiari ni dia ada 4 bahagian. Memang yang dipilih oleh pembaca tanpa ada sebab yang tertentu. Satu dikatakan sebagai tam, kedua kafi sempurna, 3 yang hasan tadi, yang keempat nama dia qabih. Qabih ni wakaf yang buruk lah, yang tak cantik kan. Qabih ni buruk. Jadi tadi sebelum ni kita dah sebut dah ada 3 kan. Ada taf, ada tam, ada kafi dan juga hasan. Dia ada satu lagi yang keempat wakaf qabih. Qabih ni jenis kita tak boleh berhenti lah. Contohnya saya sebut tadi, innallaha hafaqirun. Sungguhnya Allah itu fakir kan. Tak boleh berhenti kat situ. So dalam al-ikhtiyari ni, nama dia wakaf ikhtiar ni, dia ada 4. Ada 4 bahagian. Tam, kafi, hasan dan juga qabih. Itu bentuk yang pertama, kategori yang pertama. Yang kedua, ittirari. Kalau tulis Melayu dia tulis ittirari. Wakaf kategori yang kedua ni adalah wakaf kerana berlaku kecemasan, seperti kehabisan nafas, tiba-tiba bersin dan seumpamanya. Apa-apa benda dalam kita punya bacaan ni ada emergency, dia masuk dalam kategori ittirari. Kalau ikhtiari ni tadi yang pertama, memang kita nak berhenti. Itu yang dikatakan wakaf yang dipilih oleh pembaca tanpa sebab tertentu. Dia tak ada sebab, memang dia nak berhenti kan. Itu secara umum ikhtiar dia. Tapi yang kedua ni ittirar ni jenis kecemasan. Kalau tuan-tuan pergi negara Arab, dia tulis itu ittirari, kecemasan kan. Wakaf kerana berlaku kecemasan seperti habis nafas. Baca jadi terhenti habis nafas kan. Ataupun tengah baca nak bersin kan, maka kita terhenti. Itu juga. Ataupun apa-apalah yang menyebabkan kita jadi emergency kan, maka dia masuk kategori ittirari. Bila kategori ittirari ni dia dah terlepas daripada hukum yang biasa, sebab benda emergency ni memang tak dapat tolong lah kan. Dia terkeluar daripada hukum yang biasa. Kemudian ada kategori yang ketiga, nama dia intizari. Intizari, kategori yang ketiga, wakaf yang ketiga. Wakaf semasa membaca jamak qiraat bagi tujuan menyempurnakan wajah qiraat. Ni tuan-tuan tak pernah dengar ni. Wakaf intizar ini biasa kita guna pakai kalau orang belajar ilmu qiraat. Kita belajar ilmu qiraat. Ilmu qiraat yang saya ajar pada tuan-tuan ni, bentuk bacaan dia bacaan ifrad. Dia ada 2 asas. Satu bacaan nama dia bacaan ifrad. Ifrad ni dibaca satu-satu. Kita baca qalun habis Fatihah, kemudian habis tu kita baca warsh pula, bismillah sampai waladhdallin habis. Kemudian kita baca al-bazi daripada bismillah sampai waladhdallin. Kemudian kita baca kumbul, maksudnya kita baca satu surah, satu wajah tu satu surah. Contohnya tuan-tuan ngaji betul guna Quran ini, kau ngaji talaki, cari tok guru ngaji, tuan-tuan baca apa, riwayat Hafan Asim, satu je baca je. Jadi dia tak jumpa perkataan intizari ni. Sebab kita ambil satu wajah bacaan satu-satu. Sebut bacaan ni nama ifrad, satu-satu. Dia ada satu lagi istilah dia disebut sebagai jamak qiraat. Bacaan jamak. Bacaan jamak ni bagaimana? Jadi ulama' ni sebabkan kan kita bila kita baca dengan tarik Syatibinya, dengan tarik Durrahnya, dah ada berapa? 20 perawi. Taibah lagi 20 perawi. Dah ada 40 wajah dah dekat situ. Situ je Fatihah tu dah ada 40 wajah. Kalau kita ambil pada Syatibi, Durrah dengan Taibah, surah Fatihah je dah 40 kali kita kena ulang. Jadi bagaimana ulama' ni nak menjaga disiplin ilmu ni, bentuk-bentuk bacaan yang semuanya mutawatir diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak jaga
Jadi ulama ini dia buat ijtihad, dia bina kaedah yang namanya bacaan jamak. Inilah bacaan jamak. Maka bacaan jamak ni dia masuk dalam kategori intizari. Dia baca macam mana? Dia baca kemudian dia akan ulang. Dan bacaan jamak ni pula dia terbagi kepada dua. Dia ada nama jamak bil waqfi, waqaf, jamak bil huruf. Satu waqaf, satu bil huruf. Jamak, bacaan jamak ni maksudnya nak baca qiraat itu, dia baca sekali semua dia ambil wajah bacaan, pasal dia nak menjaga wajah bacaan. Ni kerja ulama-ulama qiraat lah, orang bidang qiraat ni. Dia baca, contohnya dia baca Bismillahirrahmanirrahim, tak ada khilaf kat situ, semua baca. Maksudnya semua memang wajah yang sama. Lepas tu dia baca Alhamdulillahirrabbilalamin, semua. Itu wajah yang pertama kan. Lepas dia ambil, dia ada ataf wajah yang kedua. Ini baca jamak, dia akan ulang Alhamdulillahirabbilalamin. Kan? Dia nah kan, kita dah baca bacaan Imam Yaqub kan, dia nah hujung. Jadi maksudnya dia akan ulang ayat itu. Yang tu jenis dia waqaf, jenis jamak bil waqfi. Dia akan berhenti pada tempat waqaf. Ambil satu ayat tu, dia ambil satu ayat sempurna, kemudian dia ambil wajah yang lain. Maksudnya kali pertama tu dia baca Alhamdulillahirabbilalamin, semua sekali dia ambil umum. Kemudian dia ulang balik Alhamdulillahirabbilalamin. Wajah yang kedua bagi Imam Yaqub. Dia ada dua wajah. Sebab itu bacaan khilaf. Jadi maksudnya bila dia baca tu, semua wajah bacaan 40 tu dah masuk sekali. Itu yang dikatakan baca jamak, dia kumpul semua sekali. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim, sekali je dia baca, dia tak ada ulang sebab semua tak ada wajah lain. Kemudian yang ketiga baru dia baca Maliki Yaumiddin. Gitu. Dia ambil itu, baru dia diulang wajah yang kedua Maliki Yaumiddin. Habis. Maksudnya dua kali ulang tu 40 wajah semua sekali. So dia akan susun, dia akan ambil daripada kolon semua. Itu waqaf, jamak bil waqfi. Maksudnya pada tempat waqaf dia berhenti, tempat waqaf gitu. Ada satu lagi jenis, nama dia yang saya katakan waqaf jamak juga, waqaf bil huruf kan. Bil huruf ni dia akan berhenti pada huruf itu, dia akan ulang. Itu yang biasa kalau kita dengar orang buat persembahan surah Qul Huwallahu Ahad lah, walam yakul lahu kufuwan ahad, tiba-tiba dia berhenti walam yakul lahu kufan. Kita bagi bantuan azan.
2 3 1 2 3. Hello, testing. Alhamdulillah. Okey, untuk kategori wakaf ni dia ada 4, ikhtiari, intizari, intizari ya. Kita tengah bincangkan dalam ini intizari. Yang mana intizari ni digunakan semasa membaca yang namanya jamak qiraat. Tadi dia ada namanya ifrad, bacaan yang kita belajar bacaan satu-satu, ada yang namanya jamak. Bila baca jamak ni dia ada 2 jenis. Satu jamak bil waqfi, jamak pada waqaf. Dia ambil satu ayat baca, kemudian dia ulang wajah yang lain. Bermula daripada qalun tu lah, dia baca satu sampai habis. Sama ada dia ambil syatibi ke, durah ke, taibah ke, 10 qiraat 10 kecil ke, qiraat 7 ke, qiraat 10 besar ke, dia akan ikut susun tu. Ambil satu wajah waqaf, ulang wajah kedua, wajah ketiga. Tu bil waqfi. Dan kalau yang dikatakan jamak ni juga jenis waqaf jamak bil huruf, macam saya katakan surah Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dekat perkataan kufuwan tu dia banyak wajah dekat situ. Jadi kalau tuan-tuan tengok, kalau orang buat persembahan, dia akan baca kufuwan, kufuan, dia ada beberapa bentuk itu. Dia akan ulang. Itu dia katakan bil huruf. Maksudnya dia akan berhenti pada huruf tu. Berhenti pada huruf tu, dia akan ulang huruf tu. 1, 2, 3, 4, 5, beberapa wajah. Kalau tadi jamak wakaf ni dia ambil satu ayat, habis satu ayat dia akan ulang satu ayat. Itu jamak pada wakaf. Berhenti wakaf dia ulang. Kalau dia jamak bil huruf ni, pada huruf tu, berhenti pada huruf tu dia ulang. Kedua, ketiga, keempat, kelima. Lepas tu dia sambung. Maksudnya dia sekali jalan je. Cuma tempat yang khilaf tu dia akan berhenti situ, ulang beberapa kali. Kan? Itu kaedah yang ulama gariskan. So ada 2 jenis. Tu jamak tu, ada jamak pada huruf, jamak pada waqaf. Dan pada ulama, walaupun dia ada 2 jenis, ini yang dibina oleh para ulama dalam bacaan dan bacaan Quran. Tapi yang biasa dia guna pakai, kalau orang belajar bidang Quran ni, dia akan jamak bil waqfi. Sebab kalau macam masa saya belajar di Mesir tu, kita bacaan memang kita ambil bacaan qiraat asyarah kubra daripada tarik taibah, qiraat 10 yang besar tu, dan kita talaki tu baca jamak. Dan guru dia mengajar bentuk dia bacaan jamak bil waqfi, pada waqaf tu pula biasanya pada rasul ayah lah, pada kepala ayat, kita katakan fawasil tu berhenti. Tapi kalau ayat tu panjang, maka dia akan potong 2 ataupun potong 3, tengok pada kesesuaian. Biasa itu. Kalau jamak bila huruf ni boleh juga, tapi ulama macam dia tak menggalakkan sangat. Kemudian yang jenis bacaan jamak ni dia tak boleh bawa dalam solat. Solat dia baca ifrad. Tak boleh orang dalam solat dia baca, dia buat wayah ni ulang pula, maliki yaumiddin, ulang pula yang kedua, maliki yaumiddin. Tak boleh. Ni hanya untuk belajar. Untuk belajar, untuk apa tujuan dia tadi? Menyempurnakan wajah qiraat. Itu yang namanya kategori yang ketiga, intizari. Intizar ni dia wakaf semasa membaca qiraat jamak bagi tujuan menyempurnakan wajah qiraat. Jadi dia ambil satu wajah, nak ambil wajah lain, sebab benda ni mutawatir, semua ada. Nak jaga disiplin ilmu itu. Jadi intizar ni dia tunggu, menanti, ambil wajah kedua, wajah ketiga, wajah keempat. Itu termasuk dalam bahagian kategori ketiga, wakaf intizari. Kemudian yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang terakhir dalam kategori wakaf ini disebut sebagai ikhtibari. Ikhtibar ini ikhtibar lah, imtihan, ikhtibar, periksa. Dia kata wakaf untuk menguji. Itu biasa kalau orang ujian, orang exam, orang hafal Quran, jenis baca-baca Quran, orang tilawah kan. Jadi jenis yang keempat ni jenis untuk ikhtibar, untuk ujian. Wakaf untuk menguji ataupun menerangkan kaedah mausul kalimah ataupun maqtu. Di kalimah ni, satu dia nak menguji,
Maksudnya dia uji orang suruh baca, berhenti kat sini, berhenti sini, berhenti sini, lepas tu dia suruh berhenti, baca-baca suruh berhenti, baca-baca dia suruh berhenti. Maksudnya ada arahan daripada Tok Guru, bukan diri dia sendiri, kan? Sebelum ni memang dia pilih sendiri sebab emergency, kemudian sebut wajah qiraat. Yang ni dia kena test, exam, baca suruh berhenti, baca suruh berhenti, baca suruh berhenti. Suruh berhenti tu untuk ujian, kan, kesesuaian dia. Kemudian untuk menerangkan mausul kalimah ataupun maksud untuk dalam pengajaran, dalam pengajaran dan pembelajaran. Dia boleh baca, Tok Guru tu nak terang, dia baca, berhenti. Ini sebenarnya perkataan ni anma, contohnya amma yatasaalun, anma ni aku berhenti, bila amma berhenti dia kata okey, anma ni sebenarnya bukan satu perkataan, dia boleh pecah jadi an dengan ma, atau min ma, mimma, min tu boleh pecah gini-gini, maktub, mausul, sambung dan sebagainya. Amman, dia pecah, dia boleh tahu. Maka untuk ujian, untuk ngajar. Kemudian mausul, maktub, isbat ataupun mahzuf, sama ada baris itu ada, baris itu dibuang, dalam ujian, pengajaran dan sebagainya. Jadi dia masuk dalam kategori yang keempat, ikhtibari. Sebab Quran ni dia dihadap, dia hadap, dia suruh kita nak baca. Standard kita baca, yang ni lah, yang pertama tadi ikhtiari, kita baca biasa, kan. Tapi kalau tuan-tuan talaki dengan Tok Guru, bila talaki tu dah belajar, maka dia akan masuk lah yang namanya ikhtibari. Tengah baca-baca Tok Guru tak dah berhenti, ini kita betul dah. Sebab Quran ni kena baca, dia kena hadap, sepatutnya kena berhenti pada tempat yang sepatutnya, yang boleh. Tapi tiba-tiba berhenti kat tengah, jadi macam mana? Salah. Sebab Nabi tak ajar je tu, maka ulama dia pecahkan tu supaya kita boleh belajar. Kan kalau panjang sangat pula nak baca, kan, sedang nak terang banyak benda, maka dia berhenti. Maka ulama kategorikan dia sebagai ikhtibari. Kalau melibatkan wajah-wajah qiraat tadi disebut sebagai intizari. So 4 kan kategori, ya. InsyaAllah kuliah kita akan datang, kita akan sambung. Dia banyak lagi ni jenis-jenis wakaf ni, tanda dia ni, yang tuan-tuan tak tahu sebenarnya, tak perasan, tapi ada di sebelah tu baru tahu. Mim, orang kata qili, sili, macam mana, ulama mana kata tu, ini orang nampak, begini kerangka dia. Banyaklah benda-benda yang boleh kita pelajari bersama, insya-Allah. Kita sambung pada kuliah yang akan datang. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al illahumma fina shaqiyan wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia buka ni. Duduk dia. Oh dah.